Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini mendekati keluarga Baharun Muhammad, 44 tahun, di kampung seberang Tayur Hulu, Kemaman, Terengganu. Diduga kesempitan hidup membuatkan keluarga ini terus tabah berjuang dalam menjalani liku-liku kehidupan. Sejak 14 tahun yang lalu, Baharun telah mendirikan rumah tangga bersama isterinya Zaleha Ali, 49 tahun. Perkahwinan mereka dikurniakan seorang cahaya mata, Nur Ain Hawani Abdullah, 13 tahun. Sebelum itu, Zaleha pernah mendirikan rumah tangga bersama arwah suami pertamanya 32 tahun yang lalu dan dikurniakan 6 orang cahaya mata. Malang tidak berbau. Selepas 2 bulan Zaleha melahirkan Nur Ain Hawani, Baharun telah ditimpa kemalangan di tempat kerjanya, menyebabkan dia lumpuh dan tidak boleh berjalan sehingga kini. Akibat penyakit lumpuh yang dialami Baharun, Zaleha terpaksa mengambil alih sebagai ketua keluarga bagi menyara keluarganya serta kos perubatan suami. Saya reda, tapi malah kalau ikut tu memang menyusahkan isteri lah. Sebab dia yang mencari nafkah kan. Saya tak boleh buat apa. Jadi hanya dia saja lah. Jadi nak buat macam mana, kena reda je lah. Ujian yang cukup berat buat Baharun. Dia tidak mampu berjalan. Kehidupannya juga kini berubah. Namun dia tetap tabah menjalani kehidupan. Bagi Baharun, dia amat bersyukur kerana dikurniakan seorang isteri yang boleh menjaganya di saat ditimpa ujian hidup. Kasih sayang seorang isteri terhadap suami tiada nilainya. Selagi hayat di kandung badan, Zaleha tetap teguh memberi semangat dalam menghadapi ujian kehidupan. Setiap hari, Zaleha akan membuat urutan dan latihan kaki suaminya kerana buat masa kini, Baharun tidak mampu menanggung kos rawatan fisioterapi. Zaleha mempelajari cara urutan kaki dan latihan fisioterapi daripada seorang doktor yang pernah merawat suaminya sejak 3 tahun yang lalu. Saya keadaan saya macam ni, sedih lah saya lihat isteri saya tiap pagi kena pergi cari nafkah makan untuk anak-anak saya. Untuk anak-anak saya balik saya kena bantu saya lagi mandi makan apa. Tapi saya reda dengan keadaan seperti ini. Pada sekitar bulan Ogos 2009, Baharun ditimpa kemalangan di tempat kerja dan telah disahkan saraf tunjangnya rosak oleh doktor pakar. Menurut doktor pakar yang merawatnya, dia tiada harapan untuk sembuh dan tidak boleh berjalan. Walaupun di waktu itu, Baharun menerima kabar duka, namun dia tetap cekal dan tabah untuk meneruskan kehidupan. Lumpuh di bahagian kaki, namun Baharun sedaya upaya cuba bangun dengan menggunakan kain yang digantung bagi menarik badannya. Jam 2 petang, tamatnya waktu persekolahan. Zaleha mengambil anaknya Nur Ain Hawani, pelajar darjah 6 di Sekolah Kebangsaan Seberang Tayur, Kemaman. Jarak dan masa perjalanan dari rumah ke sekolah mengambil masa hampir 5 minit sahaja. Setelah Zaleha mengambil anaknya, dia terus memikul tanggungjawab bagi melaksanakan rutin harian di rumah. Nur Ain Hawani, satu-satunya anak yang memberi semangat kepada Baharun untuk meneruskan kehidupan. Sejak lahir sehingga kini,
Nur Ain Hawani tidak pernah berpisah dan sangat akrab dengan bapanya. Dikala Baharun diduga, Nur Ain Hawani yang sentiasa membuatkan Baharun lebih cekal dan tabah dalam mengharungi perjalanan kehidupannya. Dia daripada kecil sampai dia besar sini, memang dia dengan saya. Dia selalu berulas dia macam sahabat dia dengan saya. Pasal dia memang duduk dekat saya lama. Saya keadaan saya macam ni, sedih saya lihat isteri saya tiap pagi kena pergi cari nafkah makan untuk anak-anak saya. Untuk anak-anak saya balik kena saya kena bantu saya lagi mandi makan ke. Bagi Zahila, ujian hidup yang dialami bersama keluarga tidak sama sekali akan mematahkan semangat untuk terus berusaha bagi mencukupi keperluan makanan harian mereka sekeluarga. Setiap hari, dia akan ke kebun berdekatan rumah untuk mencari pucuk paku. Walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, Zaliha tetap berusaha untuk meneruskan pencarian rezeki. Menurut Zaliha, pucuk paku yang dikutip bukan setiap hari ada. Ini disebabkan sayur spesies itu hidup mengikut musim tertentu. Sejak awal tahun, inilah antara punca rezekinya. Namun ada kalanya banyak, ada kalanya tiada. Mujurlah kali ini sayuran dapat dikutip olehnya sebanyak mungkin untuk dijual bagi mencukupi perbelanjaan buat keluarganya. Selesai pencarian pucuk paku, Zaliha mencari rebung di hutan berdekatan. Pencarian rebung juga menjadi sumber pendapatan buat Zaliha sekeluarga. Dengan melakukan kerja-kerja kampung sebegini, Zaliha memperolehi RM30 dalam tempoh seminggu. Namun, ia bergantung kepada cuaca. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Bukan sekadar pencarian pokok paku dan rebung, Zaliha juga dapat mengusahakan 100 pokok getah berkeluasan 1 ekar milik ibu saudaranya. Walaupun pendapatan tidak menentu, tetapi Zaliha tetap gigih dan berusaha mencari rezeki. Setiap hari, Zaliha akan menoreh getah, seterusnya mengutip 50 skrap yang terhasil untuk dijual. Ibu saudaranya memberi kebenaran dan kepercayaan kepada Zaliha untuk mengusahakannya. Dia tidak mengambil sebarang keuntungan daripada Zaliha untuk meneruskan kelangsungan hidup. Saya inilah kerja kampung saya, nak kerja macam orang tak boleh nak tinggal. Yelah, keadaan dia macam tu. Siapa nak bagi makan, nak exercise dia. Dan dia duduk terletang. Yelah, terletang macam tu bertahun-tahun. Tahun nak cakap. Entahlah. Saya tengok keadaan dia pun nak buat macam mana, reda lah. Itu pemberian tu Allah Ta'ala. Terimalah. Sebelum ini, Zaliha pernah mengusahakan kebun sayur berkeluasan 1 ekar milik seseorang penduduk kampung. Malangnya, kebun sayur yang diusahakannya musnah dilanda banjir yang berlaku pada tahun lalu. Kini, tumbuhan liar mula tumbuh di kawasan kebun sayur yang diusahakannya. Menurut Zaliha, untuk mengusahakan kembali kebun sayur itu, dia tidak mampu membeli racun rumpai dek kerana kos yang tinggi.
Dia pun ada pernah cakap sama Kak. Dia kata tak guna dah abang hidup keadaan macam ni, tak boleh buat kerja apa satu kan, serba tak boleh. Hanya duduk terletang atas katil. Kak cakap dia, nasihat dia, ni kita syukur Alhamdulillah Tuhan bagi nyawa lagi. Dan terimalah apa yang Tuhan bagi kat kita, ujian dia kepada kita. Nasihat Kak ke suami tu, redalah apa yang dia buat. Bukan kita nak jadi sakit macam ni kata. Tu dah Tuhan bagi kita, Tuhan nak uji kita, kesabaran kita, keredaan kita kata. Kat mana apa tu nak tengok, sabarlah kata. Ini dugaan Allah Ta'ala bagi kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Zaliha menaiki motosikal dalam waktu hujan pergi ke kedai runcit berhampiran rumahnya untuk menjual hasil pucuk paku dan rebung. Pendapatan Zaliha tidak seberapa. Biarpun hanya sekitar RM30 seminggu, itu sudah cukup membuatkan dia lega. Zaliha bersyukur dengan rezeki yang diperolehi bagi menampung perbelanjaan keluarga yang tercinta. Saya letak berapa? Ini pucuk paku RM2 rebus RM2. Seharian Zaliha mencari rezeki. Kini bermula tugasnya sebagai isteri dan ibu menyediakan makan malam keluarga. Antara masakan yang perlu disediakan adalah menu seperti bubur kerana suaminya tidak boleh makan makanan yang sukar untuk penghadaman. Baharun akan menjamah makanan secara duduk di atas katil. Bagaimanapun, dia tetap bersyukur dengan rezeki seadanya. Muhammad Nur Iman Arsyad, 15 tahun, adalah abang tiri Nur Ain Hawani. Walaupun berlainan bapa, mereka tetap bersama berusaha mengulang kaji pelajaran bagi mencapai cita-cita. Nur Iman bercita-cita menjadi arkitek, manakala Nur Ain bercita-cita menjadi seorang doktor. Nasihat Kak ke suami tu, redalah apa yang dia buat. Bukan kita nak jadi sakit macam ni kata. Tu dah Tuhan bagi kita, Tuhan nak uji kita, kesabaran kita, keredaan kita kata. Mendengar kisah Baharun Muhammad, syarikat Faiza Sendian Berhad berbesar hati untuk melawat keluarga ini. Wakil syarikat Faiza Zon Terengganu, Wan Muhammad Mikdad Wan Sidi, pegawai pemasaran, hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini dan pastinya memberi kegembiraan buat mereka. Produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk menambah stok makanan harian. Bukan itu sahaja, mereka turut menyumbang beras basmati Kashmir, antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sendirian Berhad, sesuai untuk Baharun sekeluarga yang memerlukan makanan yang berkhasiat. Okey Kak, ni ada sebuah buku yang mengisahkan tentang kisah hidup Hajah Faiza yang merupakan pengasas beras Faiza lah. Kisah hidup dia daripada susah sampai ke dia berjaya sekarang ni. Ya. Okay, terima kasih. Okey, jadi saya datang ni bawa sedikit sumbangan lah daripada syarikat Faiza. Dengan saya harap dengan sedikit sumbangan ni dapatlah meringankan sikit proses sehari hidup abang untuk bulan-bulan akan datang. Terima kasih. Sama-sama.
Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, Hazlina Harun, ahli jawatan kuasa jiran wanita KRT Nadi Kota Bandar Baru, Jengke Pahang, mengambil langkah memberi sumbangan berbentuk tilam dan katil. Dengan sumbangan ini, sedikit sebanyak dapatlah meringankan beban dan memberi keselesaan buat keluarga Baharun. Kelihatan raut wajah keluarga ini sangat gembira dan bersyukur dengan sumbangan yang diberikan. Hari ini kita orang datang ke Kuala Terengganu untuk sampaikan sedikit bantuan untuk keluarga Encik Baharun yang telah terlibat dengan satu kemalangan di tempat kerja kira-kira 13 tahun yang lalu. Jadi kita menyampaikan sedikit bantuan katil, sepeda katil, tilam. Semoga semoga sedikit sebanyak bantuan kita beri ni dapat membantulah keluarga Encik Baharun. Selain itu, Hazlina juga turut menyumbangkan keperluan persekolahan kepada anak-anak Baharun. Sumbangan yang diberikan adalah seperti baju, seluar dan kasut sekolah. Dengan sumbangan persekolahan ini, dapat meringankan beban keluarga Baharun serta memberi semangat kepada Nur Iman dan Nur Ain mengejar cita-cita mereka. Bagi Nur Iman dan Nur Ain, mereka kelihatan amat gembira dengan sumbangan ini. Kita sama-samalah mendoakan semoga keluarga Encik Baharun ni sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, dan semoga ada keajaiban Encik Baharun ni boleh sihat seperti sedia kala, insya-Allah. Harapan saya agar sembuh kembali seperti dulu lagi, agar dapat saya membina keluarga saya semula seperti dulu. Walaupun berat ujian ini, Baharun reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut menyelami 7 keluarga dari 4 buah negeri. 2 keluarga di negeri Pahang, keluarga Rosnita Muhammad Rashid, keluarga Nik Ika Syafika Amri. 2 lagi keluarga di negeri Selangor, keluarga Santi Baraludin dan keluarga Nur Aziza Osman. Menelusuri di utara negara, negeri Kedah, keluarga Hayazi Rejab dan keluarga Siti Nur Ain Abu Hassan. Manakala keluarga Siti Nur Halim Yahya dari negeri Johor Darul Takzim. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan, hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak serius.